Alhamdulillah, kita berdoa Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ni anak kembali semula ke surau ni setelah beberapa kurun lamanya. Tak ingat lah. Ini pun kebetulan kosong ni tuan-tuan. Jadi pada malam ni kita dengarlah sedikit sebanyak tentang sirah para sahabat Nabi. Jadi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabiyat. As-sahabiyat makna para sahabat Nabi di kalangan muslimah. Di waktu yang sama Allah memuliakan beliau menjadi salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ialah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah wa ma adraka ma Ummu Salamah.
Adakah kita mengenali siapakah dia Ummu Salamah? Amma abuha fasayyidun min sadati Makhzum al-Marmuqin. Bapa beliau merupakan seorang pemimpin daripada kabilah Bani Makhzum yang terkenal, yang berpengaruh. Wa jawadun min ajwadil Arabil Ma'dudin, dan bapa beliau dikategorikan antara pemimpin Arab yang paling pemurah, kaya, pemurah. Hatta innahu kana yuqal Zadur Rakibi, sehingga beliau terkenal dengan satu gelaran. Orang Quraisy, orang Makkah kenal bapa dia ni, orang panggil gelarannya apa? Zadur Rakib, bekalan bagi pengembara. Kenapa gelarannya begitu? Lianna rukbana kanat la tatazawwadu idza qasadat manazilahu aw sarat fi suhbatihi. Sebab dia kata, mana-mana orang yang bermusafir tak perlu membawa apa-apa bekalan kalau orang tu singgah ke rumah dia. Nak musafir jauh-jauh luar daripada Makkah, singgah di rumah arwah bapa Ummu Salamah yang dikenali dengan panggilan Zadur Rakib ini, confirm kalau bahasa kita lah, bahasa mudahnya, pergi tu bonet kereta kosong, sampai rumah dia penuh bonet kereta. Rambutannya, duriannya, cempedaknya, ubi kayunya, gitulah bahasa mudahnya. Au sarat fi suhbatihi, ataupun kalau orang bermusafir dengan bapak dia, memang belenggang lah kau. Tak payah buat apa-apa, kau bawa badan aja. Dia sponsor semua. Itu terkenalnya pemurah bapak dia ni. Wa amma zawjuha, adapun suami dia, suami kepada Ummu Salamah, fa Abdullah bin Abdul Asad, bernama Abdullah bin Abdul Asad. Saya sendiri kalau orang tanya siapa dia sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abdul Asad, confirm mana tak kenal. Siapa Abdullah bin Abdul Asad. Rasa macam tak pernah dengar. Tapi sahabat ini terkenal dengan panggilan Abu Salamah. Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ahadul ashara as-sabiqina ila al-Islam, salah seorang sahabat Nabi yang terawal masuk Islam. Di antara 10 sahabat yang terawal masuk Islam di Makkah. إذ لم يسلم قبله إلا أبو بكر الصديق ونفر قليل لا يبلغ أصابع اليدين عددا. Ketika beliau masuk Islam, beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang para sahabat yang lain yang dikata boleh dibilang dengan jari, yang hanya masa ketika itu tak sampai, ada pun lebih kurang 10 orang saja yang masuk Islam. Wa ammasmuha fahind, lakinnaha kunyat bi Ummi Salamah thumma ghalabat 'alaiha al-kunyah. Ummu Salamah nama sebenarnya Hind. Hind bin Umayyah, Hind bin Abi Umayyah. Tapi orang lebih kenali dengan panggilan Ummu Salamah, ibu kepada Salamah, sebab dia ada anak sulung, anak lelaki. Salamah ni anak lelaki. Kita kalau sebut dia sebenarnya bukan Salamah kalau dalam bahasa Melayu kan. Ataupun kita kata Salamah. Salamah ni kalau tengok macam nama perempuan, tapi nama lelaki. Yang nama perempuan itu dengan sebutan Salma. Mim, ya kosong tu. Ya panjang, ya kosong. Salma. Tu nama perempuan. Kalau Salamah tu nama lelaki. Wa amma ismuha Fahind. Maka nama sebenar sahabat perempuan ini Hind, tetapi lebih dikenali dengan panggilan Ummu Salamah, ibu kepada Salamah. Aslamat Ummu Salamah ma'a zawjiha fakanat hiya al-ukhra min as-sabiqati lil-Islam aidan. Ummu Salamah beriman bersama suaminya dan dia juga antara orang yang terawal masuk Islam di kota Makkah. Wa ma insya'a naba'u islami Ummi Salamah wa zawjiha hatta hajat Quraisy wa majat wa ja'alat tasubu 'alaihima minan nakaliha
ma yuzalzilu summa salab falam yad'ufa wa lam yahina wa lam yataraddada. Apabila pasangan suami isteri ni memeluk agama Islam, seluruh orang Quraisy dekat Mekah kecoh bagai nak gila, mengamuk, meroyan, merapu tak apa-apa lagi, sehingga kedua suami isteri ni antara orang yang ditangkap, diseksa, diazab oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memelihara iman pasangan suami isteri ini. Mereka berdua lam yad'ufa, langsung tak merasa lemah, walam yahina, dan tak rasa hina, walam yataraddada, dan langsung tak pernah ada terasa teragak-agak nak teruskan ataupun nak kembali kepada agama penyembah berhala. Walamma ishtadda 'alaihim al-adha wa adhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrati ila al-Habsyah kana fi tali'atil muhajirin. Sehinggalah apabila penentangan, penyiksaan, penangkapan besar-besaran yang berlaku di kota Makkah semakin hari semakin teruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat, kalau tak silap ana, pada tahun kelima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, maka Nabi arahkan sahabat supaya buat sementara waktu untuk pindah ke Ethiopia. Itulah kata ulama sirah, hijrah pertama para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Hijrah pertama ke Ethiopia. Lepas tu barulah berlaku hijrah ke Madinah. Maka apabila arahan Nabi kata berhijrah ke Ethiopia, maka Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah tak fikir panjang, terus keluar daripada Mekah, berhijrah ke Ethiopia. Madat Ummu Salamah wa zawjuha ila diyaril ghurbati wa khallafat wara'aha fi Makkah baitaha wa izha asy-syamikh. Ummu Salamah dan suaminya meninggalkan kota Makkah dan menuju ke Ethiopia, meninggalkan hartanya, rumahnya, wa nasabha al-ariq, dan keturunannya, muhtasibatan zalika kulluhu indallah, dalam keadaan menyerahkan segala-galanya kepada Allah, mustaqillatan lahu fi jambi mardati, dan hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya iman para sahabat Nabi itu kan. Sebab tu Nabi kata, "Lau anfaqa ahadun mil'a Uhudin zahaban ma balagha nasifahu." Kan? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Allah Allah fi ashabi, Allah Allah pada para sahabatku. Nabi kata, kalau kamu ni, mana orang yang lepas daripada sahabat Nabi, kita lah zaman kita ni, ataupun zaman tabi'in, tabi'in. Nabi kata, kalau orang lepas pada zaman sahabat aku ni menginfakkan emas sebesar bukit Uhud sekalipun, kamu takkan boleh menyamai infak para sahabat aku walaupun separuh sa'. Sa' ni apa? Allah lupa. Cupak. Walaupun separuh cupak pun takkan sampai. Sebab apa? Susahnya para sahabat, pengorbanannya para sahabat takkan sampai, Nabi kata. Walaupun kita bagi emas satu bukit Uhud pun, Nabi kata, takkan sampai separuh cupak apa yang diinfakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa ala ragmi mimma laqiyathu Ummu Salamah wa sahbuha fi himayati Najashi, nadarallahu fil jannati wajhahu. Meskipun Ummu Salamah dan suaminya mendapat penjagaan yang elok oleh Raja Ethiopia Najashi, semoga Allah Ta'ala menyinari kuburnya, Allah Ta'ala menggunakan syurga yang tertinggi insya-Allah, amin. Tak tahu kan, Najashi ni seorang raja yang asalnya beragama Nasrani, Kristian, convert masuk Islam, walaupun dia tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana syauqu ila Makkah mahbitil wahyi wal hadinu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masdaril huda yafri kabidiha wa kabid zawjiha faryan.
Walaupun duduk dekat Ethiopia selamat, tenang, tak dikacau, tak diazab, tak di apa-apa kan. Tapi jauh di sudut hatinya, rindu nak balik Mekah. Tempat turunnya wahyu. Rindu sangat nak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bulan mereka berada di Ethiopia. Summa tataba'atil akhbaru 'alal muhajirin ila ardi Habasyah. Bi'anal muslimina fi Makkah qad kathura adaduhum. Setelah beberapa bulan diorang berada di Ethiopia, tiba-tiba dapat berita tersebar dekat grup-grup WhatsApp para sahabat zaman tu. Bahasa mudahnya gitulah ya. Ceritanya apa? Tersebar berita bilangan orang-orang yang masuk Islam di Mekah semakin hari semakin ramai. Makin hari makin ramai, makin hari makin ramai. Dan dengar-dengar ceritanya, ramai pembesar-pembesar Mekah yang dah masuk Islam. Lepas tu dapat berita, wa anna Islam Hamzah bin Abdul Muttalib wa Umar bin Khattab qad shadda min azrihim. Lebih-lebih lagi apabila dia dapat berita tentang keislaman Sayyidina Hamzah, Umar al-Khattab yang semakin mengukuhkan kedudukan orang-orang Islam dekat Makkah. Wa kaffa syai'an min adza Quraisy anhum, dan dengar-dengar berita tu lagi. Anda pun tak tahulah mau kata berapa lama berita tu nak sampai ke Ethiopia. Zaman dulu kan, bukan senang berita daripada Mekah nak sampai ke Ethiopia. Mungkin berbulan-bulan tapi dapat berita tu. Kita tuan-tuan pun tahu hidup tahun 70-an, 80-an kan, nak hantar surat 3-4 hari baru sampai. Seminggu baru sampai. Kalau hantar surat konversi 2 minggu, sebulan baru sampai dulu. Zaman ni lagi haru. Tak tahulah berapa bulan berita sampai, dengar-dengar cerita. Tekanan di Mekah semakin berkurangan dengan sebab Islamnya dua orang terhebat ini, Hamzah dan juga Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa'azama fariqun minhum 'ala al-'audati ila Makkah yahduhum syauq wa yad'uhum ila al-hanin. Maka ada sebahagian sahabat yang dah berada di Ethiopia rasa macam nak balik ke Mekah semula. Kalau macam tu okey lah, kita balik je lah. Mekah dah okey dah, dah aman dah. Dengar-dengar ramai pula masuk Islam. Dan orang kafir pun dah tak tekan dah. Macam dah slow dah macam tu. Jom kita balik ke Mekah. Akhirnya, diorang buat keputusan balik Mekah. Jadi antara yang balik siapa dia? Fakanat Ummu Salamah wa zawjuha fi tali'atil a'idin. Maka Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah antara orang yang pulang ke Mekah. Lakin sar'ana maktashafa al-a'idun anna ma numiya ilaihi min akhbari kana mubalaghan fi. Setelah diorang keluar daripada Ethiopia, merentas lautan, merentas padang pasir, ialah nak pergi ke Ethiopia tu kena merentas laut dulu. Lepas tu masuk ke Jazirah Semenanjung Arab, merentas padang pasir beratus-ratus kilometer. Nak bagi tahu tuan-tuan, susah orang dulu ni, susah sangat-sangat susah. Dalam perjalanan tu tiba-tiba dapat berita apa yang terkini? Anna akhbara kana mubalaghan fi. Rupa-rupanya berita yang diorang kata diorang sebar Mekah dah okey, dah aman, tekanan dah tak kuat, ramai pemimpin Mekah masuk Islam. Berita tu hanyalah scammer semata-mata. Yang orang buat, orang over je lebih. Betul, Islamu Hamzah wa Islamu Umar. Jarak Islam antara dua orang sahabat ni pun tak lama. Setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam, 3 hari kemudian Umar pula masuk Islam. Tapi berita yang kata tekanan semakin berkurangan, penangkapan semakin berkurangan, penyiksaan semakin berkurangan, rupa-rupanya tak betul. Wa anal wasbata allati wasabaha al-muslimun ba'da islami Hamzah wa Umar qad qubilat min Quraisy bi hajmatin akbar. Rupa-rupanya apabila orang Islam cuba bangkit, cuba menunjukkan kehebatan mereka setelah Islamnya Hamzah dan Umar, rupa-rupanya mendapat penentangan yang lebih teruk lagi daripada orang kafir Quraisy. Kita kalau tengok sejarah ni tuan-tuan ya, kan ketika Umar masuk Islam, berapa ramai bilangan para sahabat Nabi di Mekah ketika itu? Khilaf ulama.
ada kata 37 orang, ada kata 40 orang. Dekat Mekah tu penduduknya beratus, beribu orang. Takkanlah orang 40 orang ni nak lawan beribu orang kat Mekah tu. Diorang tak lawan pun. Kan ceritanya apabila Umar ni masuk Islam, dia kata kepada Nabi SAW, Umar masuk Islam tak sampai 24 jam. Tu dia kata, Ya Rasulullah, alasna ala haq walima nakhtabi. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Sampai bila kita nak menyuruh macam ni? Kita kena tunjuk kita ni benar ya Rasulullah. Itu antara dorongan ajakan Sayyidina Umar. Maka Nabi SAW pun turun beramai-ramai daripada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang terletak dekat Bukit Safa, turun menuju ke Makkah, ke Kaabah. Maka orang kafir tengok masa tu terperanjat beruk belaka. Ya betul. Kan tersebar sekejap aja. Dekat grup WhatsApp Quraisy, Umar dah masuk Islam. Kelang kabut ada orang. Tapi orang kafir ni, dia memang tak sentuh lah 2-3 orang ni. Nabi diorang kacau juga. Tapi Hamzah diorang tak berani. Umar diorang tak berani. Tapi sahabat-sahabat yang lain yang mustadhafin di kalangan hamba dan sebagainya kena tangkap juga, kena belasah juga, kena bubuh juga. Tapi adakah diorang berdiam diri macam tu? Tak, diorang berusaha. Diorang lawan. Usaha. Yang lari-lari. Buatlah apa cara sekalipun. Tapi diorang tunjuk Islam tu depan orang kafir Quraisy dalam keadaan bilangan mereka yang sedikit. Diorang tunjukkan juga sebab dah sampai waktu dakwah tu jahran. Kan masa tu dah kategori dakwah secara terang-terangan. Kalau kita fikirlah pada segi logik akal, kita kata apa? Dah tahu kau sikit, buat apa kau nak tunjuk sangat? Senyap-senyap dah lah. Tunggulah kau kuat sikit. Perkataan ini tuan-tuan diguna pakai oleh orang-orang yang penakut nak mampus. Yang takut nak berjuang, yang takut nak berjihad, dia akan cakap macam ni. Terutama bila berlaku kes 7 hari bulan 10, apabila Al-Qassam Hamas menyerang Israel secara mengejut. Kan? Dengan Tel Aviv dengan ribuan roket. Serangan. Maka berkatalah golongan-golongan yang Allah kata dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah lagi penyakit dalam hati mereka. Orang-orang munafik kata apa? Buat apa pergi sedang? Kau tu apa? Sedarlah sikit. Tak ada kekuatan nak serang Israel. Dia cakap macam tu. Padahal bumi itu bumi Palestin. Ardul Palestin, Ardul Anbiya wa Ardul Rusul. Yang Zionis ini penjajah, perampas tanah orang. Tiba-tiba kita nak pertahankan hak kita, kita dikatakan salah, kita dikatakan tak betul. Tak bengong namanya. Kan? Jadi walaupun Al-Qassam begitu, kita pun tak tahu berapa ramai kumpulan dia orang. Dan Gaza ini pula bukannya besar mana pun, 45 km panjang je, berani menyerang salah satu kuasa tentera yang tersenarai terhebat di dunia, tentera Israel. Tetapi orang lupa, rupa-rupanya Israel merupakan tentera paling penakut di dunia. Itu orang lupa. Jadi kalau ikut segi logik akal, buat apa pergi tunjukkan keislaman kau? Senyap-senyap ajalah. Tapi Islam tak ajar macam tu. Fasda' bima tu'mar. Allah kata wa'arid 'anil musyrikin, wahai Muhammad. Dah sampai masanya kau kena jelaskan kedudukan kau, dakwah kau, dan jangan kau peduli pada orang-orang kafir musyrik. Dan di Palestin tu bukan sekadar itu, lebih pada tu dah diorang buat. Kan diorang mencemarkan Masjidil Aqsa, menangkap orang Islam, bunuh orang Islam. Tapi negara Islam buat bodoh tengok kan. Dengan alasan kita tak mampu, kita ni tembikai diorang durian, nanti digelik kita. Itu cakap orang yang tidak ada iman. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu ulama kata, kalau kira banyak, kira sikit, apa pasal Nabi pergi perang dalam perang Badar? Nabi pun tahu bilangan tak ramai, 313. Dan Nabi dah dapat maklumat yang bakal datang dalam peperangan nanti bukan rombongan Abu Sufyan,
tetapi rombongan ketenteraan yang diketuai oleh Abu Jahlin yang lebih 1000 orang. Kenapa Nabi lawan juga? Kan? Itu beza tuan-tuan. Orang yang ada iman, yang yakin dengan Allah, dengan orang yang Nabi kata apa? Nabi kata apa umat aku di akhir zaman nanti? Wala yakzifannallahu fi qulubikum alwahna. Yang Allah Ta'ala akan campakkan dalam hati kamu satu jenis penyakit yang bernama al-wahnu. Maka sahabat kata, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah makna al-wahnu ya Rasulullah? Nabi kata apa tuan-tuan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takut mati. Itulah yang berlaku dekat seluruh negara orang Islam, seluruh negara Arab. Senyap tak buat apa. Buat malu dekat negara kafir je. Kan? Afrika Selatan dengan apa? Yang hari ni ke kemarin? Yang memfailkan jenayah Israel ke mahkamah antarabangsa ICJ dekat Belanda tu. Ya, sebab jenayah pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh Israel. Diorang pun nak dakwa Israel dekat mahkamah antarabangsa. Siapa yang mulakan pendakwaan tu? Siapa yang memfailkan tu? Afrika Selatan. Negara Islam yang lain macam setan. Gitu. Bodoh je, buat dono. Macam tak tahu aku nak kata. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab tu boleh lagi duduk dengan Amerika, bersembang, bercakap. Tak tahulah nak jadi apa. Ya Allah. Hina sangat Islam pada hari. Islam itu tidak hina. Tetapi umat Islam itu yang hina. Okey, balik ke cerita kita. Tiba-tiba dapat berita bahawasanya kebangkitan yang cuba dicetuskan oleh Umar Al-Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib telah digagalkan oleh geng-geng Quraisy. Dia tangkap lagi, dia buat lagi ganas. Faftatana al-musyrikun fi ta'zibil muslimin wa adhaqu min ba'sin ma la ahda lahum bihi min qabl. Jadi dalam sirah cerita sahabat-sahabat yang masuk ke Mekah daripada diorang dah sampai separuh jalan, bukan separuh lah, lebih dekat ke Mekah. Nak balik ke Ethiopia dah tak larat dah jauh. Alang-alang kita masuklah, gedah lah macam mana. Tak dan masuk, kena roadblock, kena tangkap terus dengan geng-geng Mekah. Ada yang selamat dan ada yang berjaya melarikan diri. Qala inda dhalika adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrah ila al-Madinah. Apabila tekanan semakin kuat, semakin teruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat untuk berpindah ke Al-Madinatil Munawwarah. Fa'azamat Ummu Salamah wa zawjuha, maka Ummu Salamah dan suaminya berazam ala ayakuna awalal muhajirin firaran bidinihima wa takhallusan min adha Quraisy. Apabila dapat arahan terkini daripada Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah, maka Abu Salamah dan isterinya berazam untuk menjadi orang yang pertama berhijrah ke Madinah. Lakinna hijrata Ummi Salamah wa zawjiha lam takun sahlatan muyassaratan kama khuyila lahuma. Tapi rupa-rupanya penghijrahan sepasang suami isteri ini tidak semudah itu. Wa innama kanat syaqah murrah khallafat wara'aha ma'satan tahunu dunaha kulla ma'satin. Bahkan hijrah sepasang suami isteri ini penuh dengan duri, ranjau, kesusahan yang kita akan dengar sekejap lagi. Ya, sebab tu Allah kata pada dalam Al-Quran, Allah pun kata law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim syuqqah. Allah kata, wahai Muhammad, kalaulah perjuangan Islam ini mudah, law kana safaran qasidan, Islam ni kalau dia mudah, kau berjuang kau menang, nak kau dapat, lattaba'uk, nescaya ramai orang akan ikut kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah yang mencipta kita, yang mencipta alam ini, yang mencipta agama yang dinamakan Islam ini, Allah tu Tuan kepada agama ini. Allah kata apa? Walakin ba'udat.
Tetapi wahai Muhammad, perjalanan Islam ini jauh. Walakin ba'udan alaihi musyuqqah. Dahlah jauh, susah pula tu. Kan? Kita tuan-tuan kalau perjalanan tu jauh, kita boleh tahan lagi bang. Tapi kalau dah jauh susah, aku rasa tak larat nak U-turn ni. Kalau jauh, kita boleh bertahan lagi. Tapi kalau dah lah jauh, turun bukit, naik bukit, keluar hutan, masuk hutan, kena merentas paya, sungai, jumpa anaconda, contoh. Kena menyeberang laut, mampu gini kan, tak payahlah, gila apa. Kan? Tak mampu kita. Allah kata macam tu. Perjuangan Islam tu susah. Tetapi orang yang yakin dengan Allah, Allah kata apa? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu dan mengukuhkan pendirian kamu. Sebab itulah dah hampir 100 hari peperangan di Gaza, Israel tetap tak menang-menang. Bahkan hari makin hari kekalahan demi kekalahan di pihak tentera Israel. Kan? Yang terbaru kalau tuan-tuan ambil beratlah isu Palestin ini, yang terbaru 6 orang anggota tentera Israel mati dengan sebab diorang bawa satu truk penuh dengan bahan letupan. Truk yang syarat dengan bahan letupan ni, diorang nak letupkan sebuah terowong Al-Qassam. Tapi kot mana tersilap teknik, meletup truk tu habis kau bersapai 6 ekor ila jahannam wa bi'sal masir. Kan? Allah Ta'ala bantu. Tak payah pening-pening, Allah Ta'ala bantu. Tapi tak mudah. Kita ni tak berjuang, tak apa. Boykot pun sekejap aja. Hangat-hangat, tayak hayam. Gitu. Tapi dia tanya, macam mana Ustaz? Boleh menang tak? Boleh menang. Dah lah. Orang kat Gaza tak pernah tanya menang. Dia tahu berjihad aja. Dan bagi mereka, wa innaha la jihadun. Wa innaha la jihadun. Imman nasrun wa imman nasru wa imman syahadah. Sesungguhnya inilah jihad, sama ada Allah berikan kemenangan atau kami mati syahid. Tak ada pilihan ketiga. Imman nasru wa imman syahadah. Itu kata siapa tuan-tuan? Kata Abu Ubaidah, jurucakap rasmi Al-Qassam. Okey. Bagaimanakah kisah hijrah Ummu Salamah ni? Dia kata, "Falnatrukil kalam li Ummi Salamah litarwi qissataha." Qalat Ummu Salamah, dia pun cerita. "Lama azama Abu Salamah ta'ala al-khuruj ila al-Madinati a'adda li ba'iran." Ketika suami aku Abu Salamah bertekad untuk berhijrah, dia menyediakan untuk aku seekor unta. Thumma hamalani alaihi wa ja'ala tiflana Salamah fi hijri wa madha yaqudu binal ba'ir wa huwa la yalwi ala syai'in. Masa tu suami aku menyediakan seekor unta. Jadi dia pun angkat aku letak atas unta, dan baby kami yang kecil, baby berapa umur, tak tahulah berapa tahun budak kecil ni, bernama Salamah, berada dalam dokongan aku, duk peluklah anak aku ni. Dan suami aku ni pun pegang tali unta, keluar daripada Mekah senyap-senyap untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri menuju ke Madinah. Wa qabla an nafsila an Makkah ra'ana rijalun min qaumi Bani Makhzum. Ditakdirkan Allah, kan? Ditakdirkan Allah. Tak dan beberapa ratus meter keluar daripada kota Makkah, tiba-tiba kaum kerabat aku, keluarga aku daripada Bani Makhzum yang kafir-kafir ni nampak. Hei, kau nampak tu? Itu macam Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Kejar! Dia pun kejar. Fatasaddau lana. Dan diorang pun sekat kami. Kau nak pergi mana? Wa qalu li Abi Salamah, in kunta qad ghalabtana ala nafsik fama balu imra'atika hadhihi. Lalu anak beranak aku ni, Bani Makhzum, kata apa dekat Abu Salamah, suami aku. Abu Salamah, kalau engkau boleh mengalahkan kami, kami percaya. Tetapi isteri engkau tu anak beranak kami. Ummu Salamah tu anak beranak kami. Wahya bintuna. Ia merupakan anak perempuan daripada keturunan kami. Fa'alama natrukuka wa ta'khudhuha minna wa tasiru biha fil bilad.
Bahasa mudahnya, kami takkan biarkan kau mudah-mudah bawa bini kau keluar daripada kota Mekah. Serahkan anak bini kau sekarang juga. Kalau kau nak keluar, kau sorang-sorang keluar. Jangan nak bawa anak bini kau. Kau keluar. Suma wasabu alaihi wa intaza'u minni minhu intiza'an. Lalu berlakulah pergelutan, Abu Salamah dipegang dan keturunan Ummu Salamah Bani Makhzum ni pakat tarik belaka. Berlakulah tarik-menarik antara Ummu Salamah dengan suami dia dengan keluarga anak beranak dia ni. Bila tengah bergelut macam tu, tiba-tiba tuan-tuan, wama in ra'ahum qaumu zawji banu Abdul Asad ya'khudunani ana wa tifli hatta ghadibu ashaddal ghadab. Tengah-tengah bergelut tu, nak jadi ceritalah. Tiba-tiba lalu pula anak beranak keturunan keluarga suami aku, Abu Salamah. Abu Salamah kabilah dia apa? Kabilah Bani Abdul Asad. Dia tengok, itu macam Abu Salamah je tu. Diorang ni tuan-tuan, kafir belaka. Abdul Asad pun kafir, Bani Makhzum pun kafir. Tapi orang Arab dia ada satu benda dia panggil apa? Asabiyah. Asabiyah ni kekeluargaan dia, kita kata perkauman lah. Tapi asabiyah dengan makna kekeluargaan yang kuat. Walaupun kafir, tapi dia anak beranak aku. Aku akan pertahankan anak beranak aku. Ini kadang-kadang antara perangai orang kafir yang dia jaga kekeluargaan dia. Contoh macam Hamzah. Kan Hamzah, kalau kita baca sejarah dia, dia masuk Islam bila tuan-tuan? Hamzah bukan antara yang terawal. Dia antara yang kira kita kata lambatlah masuk Islam. Sebab Hamzah ni dia tak campur. Nabi dakwah ke dia buat, dia tak lawan tapi dia buat donok. Dia punca dia masuk Islam bila satu hari dia balik berburu sampai ke Mekah. Tiba-tiba ada seorang budak perempuan Mekah kata, Hamzah, uncle. Pakcik Hamzah. Kenapa? Pakcik tahu tak apa dia? Tadi saya nampak orang kafir Quraisy duk belasah anak saudara pakcik Muhammad. Kesian saya tengok dia. Siapa yang belasah anak saudara aku? Tu Tan Sri Datuk Abu Jahal. Kan? Hamzah dengar berapi lah. Korang ajar korang kau sentuh anak saudara aku Kau sentuh anak saudara aku Hamzah ni bengang tuan-tuan, dia turun pada kuda dia, dia pergi, dia cari mana Abu Jahal. Abu Jahal masa tu kan tengah lepak dekat kawasan keliling Kaabah, tengah main carom. Izak vape dengan geng-geng kutu berhak Mekah ni. Apa kata Hamzah? Dia pergi tuan-tuan, dia save, bahasa kita lah, dia sepak meja carom. Kalau ada carom tu aku tambah, kau jangan percaya. Paaah, dia sepak. Atasubbu bina akhi wa ana ala dini ya musaffaristah. Dia makinya Abu Jahal. Dia bukan sekadar dia maki, dia aibkan Abu Jahal. Dia kata bontot besar, dia kata ke Abu Jahal. Bontot besar ni untuk perempuan tuan-tuan. Orang lelaki mana selesai bontot besar. Dia kata pula dekat Datuk Seri Abu Jahal kan, mamen, bapa ayah dia Mekah tu, bontot besar, kurang hajar. Kau berani kata anak saudara aku, kau tak tahukah aku ikut agama dia? Padahal Hamzah belum masuk Islam pun. Tapi dek kerana dia bengang, kurang ajar dengan anak saudara aku, dia belasah, dia ambil dia punya busur panah, dia sesar dekat muka Abu Jahal, khabang, melambung orang tua tu tak, menonggeng. Geng-geng Mekah bangkit nak belasah Hamzah. Abu Jahal kata, kau dah memang salah aku, lek. Rapat dah kalau kau berani, mampu kau kejap lagi. Jadi orang kafir terperanjat. Bila masa Hamzah masuk Islam? Bila masa? Apa kata Hamzah? Atasubbu bina akhi? Kau berani maki anak saudara aku? Wa ana ala dini? Aku ni dah masuk agama dia, tahu tak? Hamzah belum Islam pun. Masa tu baru dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia sayang sangat dekat Nabi SAW. Okey tuan-tuan semua. Abu Talib sama juga kan? Abu Talib tak masuk Islam kan? Tapi bagaimana dia pertahankan Nabi? Oh, Abu Talib, ya Allah. Dia pertahankan Nabi. Paling dahsyat lah kita kata kan. Berunding, mujuk dia belakang Abu Talib ni. Jadi, Bani Makhzum kafir, Bani Abdul Asad pun kafir. Tapi bila Bani Asad, anak beranak Abu Salamah, tengok Bani Makhzum ni, duk rebut, duk rampas bini dengan anak Abu Salamah. Diorang pun masuk campur. Lalu apa kata geng-geng Abdul Asad?
la wallahi lan natukul wadana inda sahibatikum ba'da in taza'tumuha min sahibina intiza'an fahuwa bununa wa nahnu awla bihi. Datang pula Abdul Asad bergaduh dengan Bani Makhzum. Dia kata apa? Kalau korang nak ambil anak perempuan korang, kau ambil. Ummu Salamah kau ambil. Tapi cucu tu cucu kami. Milik kita orang. Salamah bin apa? Bin Abu Salamah lah. Makna darah kami. Bagi dekat kami cucu tu. Apa kata Bani Makhzum? Tak. Ada. Cucu kami. Cucu. Bergaduhlah pula dua-dua kabilah ni. Summa tafiku yatajazabuna tifli Salamah, kata Ummu Salamah. Ala masyari minni hatta khala'u yadahu wa akhazuh. Lalu berlakulah tarik-menarik perebutan. Ni tadi dah berebut bini tu. Berebut anak perempuan. Sekarang berebut cucu pula. Banu Salamah tarik. Bani Abdul Asad pun tarik cucu. Tarik. Hatta khala'u yadahu. Sampai tercabut tangan budak ni. Putus tangan dia. Kau jangan main-main. Dahsyat tak dahsyat. Jahiliah punya keras tu. Kalau kita kau bela je lah, pening kepala aku. Tak payah gaduh lah, kesian ke budak ni. Tapi jahiliah tu dia padu tuan-tuan. Bergaduh, berebut cucu. Tercabut tangan budak tu. Wa fil hazatin wajadtu nafsi mumazzaqata syamli wahidatan faridah. Apa kata Ummu Salamah? Ketika itulah, sekejap je dia kata, aku dapat rasakan tak lama dah aku ni. Suami tak ke mana, anak tak ke mana, apa tak ke mana. Fazawji taja ila al-madinati firaran bidinihi wa nafsihi. Maka Abu Salamah tak ada pilihan. Sebab dia terpaksa berhijrah juga. Kalau dia U-turn balik, memang teruk dia kena. Ummu Salamah ditangkap oleh keluarga dia, Banu Makhzum. Anak dia, Bani Abdul Asad, keluarga Abu Salamah yang bela. Ambil bawa lari. Wa waladi ikhtatafu Banu Abdul Asad. Manakala anakku diculik oleh kabilah Banu Abdul Asad. Amma ana faqad istawla alayya qaumi Banu Makhzum wa ja'aluni indahum. Adapun aku menjadi tawanan bagi anak beranak aku sendiri, Bani Makhzum. Dipenjarakan dalam rumah. Fafuriqa baini wa baina zawji wa baina ibni fi sa'atin. Dia kata apa? Dalam sekelip mata sahaja aku dipisahkan oleh suami dan anakku. Wa mudzu dzalika al-yaum. Sejak pada hari itu. Jadi dia ni dikawal, pergerakan diperhati, nak pergi mana diperhati aja. Tapi dia takkan boleh lari seorang-seorang. Dia perempuan kan, mana boleh. Apa kata Ummu Salamah? Maka semenjak pada hari itu, ja'altu akhriju kulla ghadatin ila al-abtah. Sejak pada hari dia dipisahkan dengan suami, setiap hari dia akan pergi dekat lokasi tu, tempat dia dipisahkan dengan suami dia, dekat padang pasir tu. Fa'ajlisu fil makan alladhi syahida ma'sati. Maka aku duduk dekat lokasi tersebut. Aku tengok keliling-keliling padang pasir. Kan, sambil-sambil layan angin padang pasir. Tak sedap tuan-tuan. Speaker cak ayam. Kan? Duk tengok apa khabar suami aku, apa khabar anak aku. Dengar azan dulu. Okey, kita sambung sikit tuan-tuan. Qalat fa'ajlisu fil makan alladhi syahida ma'sati. Maka apa kata Ummu Salamah? Setiap hari tuan-tuan, dia akan pergi balik kat lokasi dia, tempat yang dia dipisahkan antara dia dengan suami dan anak-anak dia, dengan anak dia tu. Wa asta'idu surat al-lahazat allati hila fiha baini wa baina waladi wa zawji. Bila aku duduk dekat padang pasir tu, aku ternampak, terbayang-bayang macam mana berlaku pergelutan, perbalahan, perebutan antara keluarga Abu Salamah dan keluarga aku sendiri. Wa azallu abki hatta yukhayyim alayya al-lailu. Dan aku menangis dekat situ sampai malam. Dalam sirah kata, tiap-tiap hari dia pergi tuan. Tiap-tiap hari dia pergi. Pagi dia pergi. Dia duduk termenung. Menangis sampai malam. Oh dahsyat Ummu Salamah ni. Tuan-tuan tahu berapa lama dia buat macam tu. Wa baqitu ala zalika sanatan aw qariban min sanatin. Tiap-tiap hari gitulah
apa nama, kerja aku hari-hari, pergi kat padang pasir tu, termenung menangis pada pagi sampai ke malam selama hampir setahun. Ada kata ulama setahun. Tapi Allah Ta'ala ni pelihara Ummu Salamah. Kalau perempuan lain tuan-tuan dah gila meroyan dah. Orang baru beranak, kau tahu tak, anak baru berapa bulan dipisahkan macam tu. Tapi Allah pelihara dia. Ila an marra bi rajulun min bani ammi faraqqa li hali wa rahimani wa qala li bani qaumi, sehingga kata Ummu Salamah, rupa-rupanya perbuatan dia pergi dekat padang pasir tiap-tiap hari, termenung, menangis, termenung. Pergilah, panggil abang. Abang, apa khabar bang? Gitulah bahasanya kan. Harap-harap angin tu bawa suara dia ke Madinah. Abang rindu tak kat saya bang? Kan? Kalau meroyan, na'udzubillah. Baby apa khabar baby? Tu. Sajalah aku nak lakonkan suasana tu biar tuan-tuan ada feel sikit. Yang kau menganga macam tu. Abang, masa tu handphone pun tak ada bang, nak call line pun tak ada masa tu. Aduh, lemah tu aku. Gitulah duduk menangis tiap hari selama setahun. Rupa-rupanya dalam diam-diam ada sepupu dia duk perhati lama. Sian Ummu Salamah. Sian Ummu Salamah. Kan? Kesian-kesian pun bukan habis tindakan terus. Setahun kemudian bang. Lalu sepupu dia jumpa anak beranak kumpul, kata apa? Ala tutlikuna hadhil miskinah farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha. Kesian Ummu Salamah. Sampai bila kita nak buat macam ni dekat dia? Sampai bila? Dahlah kita pisahkan dia dengan anak dengan laki dia. Sampai bila nak buat macam ni? Lepaskanlah dia. Biarlah dia pergi ke Madinah. Biarlah. Kesian ke Ummu Salamah. Sepupu dia ni bersungguh. Duk pujuk anak beranak. Oh jahiliah. Kau tahu lah hati keras kan. Orang Arab ni tuan-tuan. Dia punya keras. Saya macam kau. Diorang kadang-kadang sanggup bunuh anak untuk tutup aib. Itu biasa dekat di kalangan orang Arab. Buat salah sikit aib, bunuh anak tu. Wa mazala bihim yastarinu qulubahum wa yastadiru atfahum hatta qalu li. Begitulah ya, sepupu aku dia duk pujuk anak beranak, bincang elok. Sampailah satu hari anak beranak aku panggil, dia kata apa? Wahai Ummu Salamah, ilhaqi bi zawjiki in syi'ti. Terpulang pada engkau wahai Ummu Salamah. Kalau kau rasa rindu sangat dekat laki kau pergilah Madinah tu. Pergi balik sana. Apa kata Ummu Salamah? Walakin kaifa li an alhaqa bi zawji fil madinati wa atruku waladi fildata kabdi fi Makkah inda Bani Abdul Asad. Terfikir pula, kalau aku pergi Madinah, dah anak aku apa cerita? Takkan aku nak pisah dengan anak aku pula? Tak pasal kan. Kaifa yumkin an tahda li law'atan aw tarqa li 'aini 'abratun wa ana fi daril hijrah wa waladi saghir fi Makkah la a'rifu anhu shay'an. Kata Ummu Salamah, mana mungkin kalau aku hijrah nanti, anak aku apa cerita? Tak tenang juga hati aku, terkena ke baby, menangis siang malam pagi petang. Qala wa ra'a ba'dun nas ma u'alish min ahzani wa ashjani faraqqat qulubuhum li hali wa kallamu bani Abdul Asad fi sya'ni wasta'tafuhum alayya faraddu li waladi Salamah. Lalu ada di kalangan ahli keluarga Ummu Salamah yang bersimpati bertemu dengan keluarga Abu Salamah Abdul Asad, cakap elok, bincang elok, kautim elok, bagilah pulangkanlah anak dia. Kita orang pun dah serah dah Ummu Salamah terpulanglah. Kalau dia rasa dia nak ikut suami dia, dia ikutlah. Jadi saya harap pihak tuan pun pulangkanlah anak dia ni, kesian ke dia. Akhirnya keluarga suami dia pun pulangkan anak dia. Lam asya an atarayath Makkah hatta ajida man usafir ma'ahu. Faqad kuntu akhsha an yahdutha ma laysa bil husban fayauqani an al-lihaq bi zawji a'iq. Dia kata apa? Aku tak boleh tunggu lama dekat Mekah, kata Ummu Salamah. Bimbang-bimbang, kalau ikut dia, mana berani nak pergi seorang Madinah bang 500 km merentas padang pasir, kerja gila. Duk fikir, siapalah nak tolong aku ni ya Allah, dengan siapalah aku nak pergi ni ya Allah. Tapi kalau tunggu lama-lama, bimbang, keluarga dia berubah hati.
Kau bila nak pergi? Tak payah pergi, balik ke sini. Tak pasal kena tangkap pula aku garang. Macam mana nak buat? Lidzalika, kata Ummu Salamah, badartu fa'adattu ba'iri. Aku pun tak fikir panjang, sediakan kelengkapan untuk musafir, unta seekor, adalah buah-buah tamar, makanan, air dan sebagainya. Wada'tu waladi fi hijri. Aku dukung anak aku. Fa kharajtu muttajihatan nahwal madinati. Uridu zawji. Wa ma ma'i ahadun min khalqillahi illallah. Kata Ummu Salamah. Lalu aku pun naik unta dengan anak aku merentas padang pasir yang ganas, yang panas, yang luas. Tidak ada teman kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tengok pengorbanan Ummu Salamah. Ya Allah. Merentas padang pasir jauh, merentas. Tuan-tuan tahu lah padang pasir ni ganas tuan-tuan. Dengan angin ributnya. Lebih kurang gitulah. Macam ada rasa dalam padang pasir, ada rasa? Tak ada. Sabar je dia. Buat letih aku. Tuan-tuan tahu, qal wa ma in balagtu tan'im hatta laqitu Uthman bin Talhah. Tapi Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak dan beberapa kilometer Ummu Salamah keluar daripada Mekah sampai dekat Tan'im. Tan'im dekat dengan Mekah kan. Beberapa dalam 3-4 kilometer lah. 3-4 batu daripada kota Makkah. Tiba-tiba ada seorang Quraisy nampak aku. Bernama Uthman bin Talhah. Dia nampak, siapa ni? Seorang-seorang. Ada baby. Nak ke mana ni? Dia pun kata, ila aina ya binta Zadir Rakib. Dia pun perasan. Kenal. Ini anak Zadur Rakib. Kita cerita tadi pada mukadimah kan. Bapak dia gelaran Zadur Rakib. Macam anak dia je. Dia pun tanya, nak ke mana wahai anak Zadur Rakib? Bapa dia Abu Umayyah. Uthman bin Talhah ni tuan-tuan, kana hajib baitillahi fil jahiliyati. Uthman bin Talhah ini di zaman jahiliyah merupakan penjaga Kaabah di zaman jahiliyah. Ada rezeki kita dengarlah. Mungkin Allah Maha mengetahui dengan sebab baiknya hati dia ni, Allah buka pintu hatinya untuk Islam. Lalu apa kata Uthman bin Talhah, ila aina ant? Kamu nak ke mana? Apa kata Ummu Salamah? Uridu zawji fil Madinah. Aku nak cari suami aku. Suami kau kat mana? Suami aku dah berpindah ke Madinah. Maka Uthman bin Talhah tanya, awa ma'aki ahad? Kau pergi dengan siapa ni? Kau seorang aja? Apa kata Ummu Salamah? Qultu la wallah illallah summa bunayya hadha. Aku tidak ada teman kecuali Allah dan baby aku ni. Apa kata Uthman bin Talhah? Wallahi la atrukuki abadan hatta tablughil Madinah. Demi Allah, aku takkan biarkan kau seorang-seorang berhijrah. Aku akan teman kau sehingga kau selamat sampai ke Madinah. Allahu Akbar. Kan? Qal fa wallahi ma sahibtu rajulan minal arabi qattu akrama wala ashraf. Kata Ummu Salamah tuan-tuan, bagaimanakah kisah perjalanan ini untuk mengetahui cerita yang suspend hingga bertemu pada episod yang akan datang tuan-tuan. Murah rezeki, panjang umur, sambung lain kali. InsyaAllah panjang umur, kita sambung lagi lah kisah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha yang berhijrah ke Madinah, yang tidak ada teman. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang tidak dikenali nak menemani dia. Masalah sekarang, Ummu Salamah ni dikategorikan antara perempuan tercantik di Mekah. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Panjang umur dan rezeki. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab.